Assalamualaikum semua. Hari ni hari ke-7 aku teruskan buat video. Kalau korang perasan semalam, kalau perasan lah, hari ke-6 tak ada. Sebab apa? Sebab aku malas nak buat video. Satu nak rehat lah juga. Dah penat juga buat video ni kan. Jadi nak rehat satu hari. Mungkin ada hari lain nanti aku rehat lagi, tak tahu lah. Okey, jadi tak apa. Untuk hari ni kita teruskan. Okey, disebabkan semalam aku tak buat video, aku nak beritahu semalam dapat berita, memang berita best lah. Dalam grup WhatsApp tu, KKM ataupun frontliner cakap Alhamdulillah yang ujian pertama, ujian COVID itu lah, mula sampai tu tak ada, dia kata negatif, semua negatif. Macam tu dia cakap. Okay, itu berita gembira lah yang aku dapat semalam. Dan seterusnya, setelah 7 hari aku duduk kat sini, nak cakapnya terasa lama lah. Lagi satu sebab selain daripada aku duduk seorang, tak buat apa-apa sangat. Lagi satu sebab aku ni buat video ni, aku duduk kira kan, hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-7. Jadi bila duduk kira tu jadi terasa lama. Gitu. Untuk makanan sahur semalam, aku dapat nasi goreng dengan sayur je. Biasa kan dapat lauk kan, ayam ke kan. Biasa dapat ayam lah. Tapi ni tak ada ayam pun langsung. Dapat sayur je. Macam pelik lah. Lepas tu waktu sahur tu dapat juga bubur. Aku tak tahu bubur apa. Okay, untuk berbuka semalam, nasi putih dengan ayam goreng rempah. Dan itulah. Okay, untuk sahur hari ni, aku dapat nasi putih dengan ayam masak kurma. So ada acar sikit. Okay, untuk buka hari ni dapat nasi dengan ayam kicap. Okay, untuk share hari ni, bukan aku yang akan share ni. Sebab apa? Sebab aku macam tak ada idea kan. Jadi aku tanya seorang ni, member ni, dia member dekat daripada KKU juga lah, daripada Abah juga. Aku tanya dia, nak share apa ini sebab dia ni sini lah, dia banyak ilmu dah aku kan. Jadi aku tanya dia tu nak tanya point apa kan. Sekali dia bagi ceramah. Aku cakap tanya dia pakai dia punya suara lah terus kan. Boleh lah, malas nak ambil kredit apa semua kan. Apa yang dia nak share ni berkenaan dengan hikmah Ramadan. Jadi boleh dengar. Okey, kalau kita melihat kepada bulan Ramadan ni mempunyai banyak maqasid. Banyak dia punya al-hikam wal ibar dan sebagainya. Maqasid ada dalam maksud dia panjang ni. Al-hikam wal maani yang dikehendaki oleh syarak dan sebagainya. Jadi antara ulama yang menulis mengenai maqasidus shaum ni adalah Al-Izz bin Abdissalam, ulama yang terkenal lah, mazhab Syafi'i. Dan apa yang kita melihat beberapa poin yang ingin ana beritahu anda mengenai shaum ini sendiri. Dia ada benda poin yang kurang diperbincangkan ketika membahas mengenai maksud ni, mengenai tajuk ni. Antaranya pertama mengenai fa innahu li wa ana ajzi bihi, hadis tu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dia dengan lafaz yang berbeza, tapi dekat-dekat fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bahawa puasa itu Rasulullah kata berdasarkan wahyu yang diwahyu kepadanya, bahawa puasa itu adalah untukku. Macam bahawa Allah kata puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi kalau kita melihat kepada hadis ni, kita dapat tahu macam mana bentuk ataupun hakikat puasa itu sendiri. Hakikat mahiyah puasa itu sendiri, iaitu hakikat. Hakikat pertama berdasarkan hadis ni, bahawa kalau kita melihat kepada maksud hadis ni, fa innahu li, bahawa puasa itu adalah untukku. Kalau kita tengok semua amalan yang kita buat ni, semua amalan yang Allah peruntukkan di dalam syariat ini, semua dah untuk semua untuk Allah. Semua kita buat ni adalah bertujuan untuk mendapat mardatillah, bertujuan. Memang kita buat amal ni adalah untuk Allah peruntukkan kepada manusia. Tapi dibuat oleh manusia itu adalah khulus kepada Allah. Jadi maknanya ikhlas kepada Allah. Jadi kenapa kat sini dikhususkan puasa saja adalah untuk Allah? Sebahagian ulama kata bahawa yang dimaksudkan puasa ini adalah untukku, Allah kata, sebab puasa itu
tiada mizan, tiada ukuran dari sudut pahalanya. Biasanya kalau kita tahu, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca daripada satu huruf dari kitabillah, falahu hasanah, baginya hasanah, dan setiap hasanah itu 10. Dan Allah tak kata satu huruf alif lam itulah satu huruf, tapi alif satu huruf, lam mim satu huruf. Jadi ada dia punya hisab, ataupun ada dia punya kiraan dia, ada dia punya KPI ataupun dia punya kiraan dia lah. Tapi dan semua amalan akan digandakan antara 10 hingga 700 seperti mana dekat dalam hadis dan Al-Quran. Tapi puasa ini tidak ada qiyas, tidak ada ukuran. So itu yang menyebabkan Allah kata dah puasa itu untukku. Mana Allah sendiri yang akan memberikan balasannya. Sebab apa? Sebab kebanyakan daripada puasa itu maksud dia adalah sabar. Sabar itu Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahawa orang yang bersabar itu dia punya ganjaran itu tidak ada hisab, tidak ada kiraan qiyas tertentu. Maknanya kalau kita kata kaedah sesuatu adalah sekian-sekian, maknanya ada dia punya peruntukan tertentu dan berapa balasan tertentu. Apabila dia keluar daripada kaedah itu, panggil kaedah istisnaiyah, maka dia tertakluk kepada orang yang buat kaedah tu lah, iaitu Allah sendiri. Jadi Allah sendiri yang memberi. Itu yang menyebabkan, maknanya ada ulama kata bahawa pahala puasa tidak boleh dijadikan hutang. Ketika mana kita ada masalah dengan rakan-rakan kita ataupun manusia yang lain, ketika mana di dunia, maka tidak boleh dijadikan bahan ataupun hutang untuk dibalas. Jadi kita tidak jadi muflis lah kan. Muflis, kita tahu muflis, pasal hadis muflis tu, dia guna bayar, tapi puasa tidak boleh bayar. Sebab apa? Sebab tidak ada peruntukan sebagai ukuran untuk dijadikan bayaran. Jadi masih ada kita punya simpanan. Maknanya puasa ni antaranya. Dan ada kata maknanya puasa itu adalah suatu yang maknawi, yang tidak dapat dilihat. Tidak dapat dilihat, dan boleh jadi dia buat, dia duduk seorang, dia minum air, dan kebanyakan daripada amalan adalah berbentuk fizikal, berbentuk yang dapat kebanyakan daripada amalan. Kalau kita melihat kepada 5 rukun itu, misalnya pada puasa, dia ada bercampur antara fizikal dengan makna. Contohnya solat tu kita nampak fizikal gerak, kan, kita nampak fizikal tu. Dan kita tengok zakat pun sama, dari sudut harta bayaran kita nampak. Adapun di dalam puasa ini tidak dapat diterjemahkan melalui fizikal. Jadi itu yang menyebabkan Allah kata fa innahu li wa ana jazibi. Itu yang satu, itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang jarang disentuh oleh kebanyakan asatizah adalah mengenai puasa itu bersifat maknawi. Apabila kita cakap maknawi, kekuatan itu terletak kepada benda yang tidak menampak. Kebanyakan manusia melihat kepada kebendaan. Kebendaan itu yang menjadi sandaran dia untuk menjadikan ia asbab. Macam kita tak cakap, kalau kita sakit, kita akan rujuk kepada doktor, dan doktor bagi ubat. Semua berbentuk fizikal. Kalau kita nak sampaikan pada satu tempat menggunakan kereta, kita pakai kereta dan kita menyandarkan sampainya kita dengan kereta dalam bentuk yang tidak langsung. Maknanya keberadaan kita memang berniat, memang Allah sampaikan sebagainya, tapi bentuknya adalah bentuk kebendaan. Adapun puasa ini adalah benda yang makna. Allah ingin memperkukuhkan maqasid dia. Allah ingin memperkukuhkan pada manusia itu bahawa kekuatan yang sebenar dengan berpuasa itu, kau menjauhkan diri kau daripada banyak benda, daripada cakap bohong, daripada berkata kat orang. Maknanya kalau dikata tu Allah falaisa lillahi hajatun lah. Maknanya Allah tidak ada hajat untuknya untuk nak ayyada'a ta'amahu wa syarabuhu wa syarabahu. Jadi Allah tidak ada hajat untuknya untuk nak, sebab apa engkau nak berlapar, sebab apa engkau tidak minum. Allah senang cakap tak dapat pahala lah. Tak dapat pahala daripada apa. Maknanya kalau kita cakap benda yang menipu, kena yang bohong itu, dari puasa itu dapat menghindari daripadanya. Jadi kekuatan kita kat situ. Sebab kekuatan manusia kebanyakannya pada perubahan emosi. Banyaknya emosi manusia yang berubah, dia rasa marah.
akan merosakkan dia punya kesungguhan. Dia rasa ihbab ataupun dia rasa depression, melemahkan dia kan kebanyakannya. Sebab tu Rasulullah kata laisa fi syadidi bisur'ah, bukan pada kekuatan itu pada engkau bergusti. Wa innama syadidu hina yamliku nafsuhu 'inda al-ghadab, ketika mana engkau dapat menguasai diri engkau ketika mana engkau marah. Jadi kekuatan kau kat situ, pada ketika engkau menahan diri daripada marah, bukan pada kekuatan musara'ah, pada engkau bergusti semuanya. Sebab apa? Melihat memang kita nampak pada fizikal macam tu, tapi ketika kalau kita tanya kepada orang yang bergusti, kalau emosi dia tidak dapat kawal, dia tidak dapat menggunakan tumbukan dia yang kuat pada tempat dia. Sebab apa? Sebab diganggu oleh keadaan dalaman yang tidak dia dapat nampak. Jadi dalaman itu adalah benda penting. Makin banyak kita bersandar kepada dalaman, makin banyak kita bersandar kepada benda yang maknawi, makin kuat kita dengan kefahaman iman itu sendiri. Sebab iman itu benda yang tidak nampak. Jadi makin banyak kita bersandar kepada benda yang tidak dapat dilihat, makin banyaklah kepahaman kita terhadap iman itu sendiri. Okey. Dan yang saya ingat yang terakhir lah, saya tak banyak panjang. Yang terakhir sekali, apa yang disentuh, bahawa kalau kita tengok bulan Ramadan ni ramai manusia dia dapat melaksanakan benda yang tidak dapat disanakan lain daripada bulan ni. Kalau kita cakap, kenapa kamu tak laksanakan 9 bulan? Aku tak mampu. Aku tidak rasa, tidak boleh nak buat. Sebab apa? Tak mampu. Dan dia pun berdalil la yukallifullahu nafsan, dan Allah tidak akan memberati seorang manusia tu melainkan dengan apa yang dia sanggup, apa yang dia memboleh. Tapi kalau kita tengok dekat Ramadan ni, boleh pula dia solat 8 rakaat. Solat tarawih tu qiyamul lail lah kan. Boleh pula dia solat 20. Jadi sebenarnya takat ataupun level seorang manusia itu dilihat bukan kau cakap aku tak mampu maka syariat mengeringankan. Tidak. Dia berdasarkan limit kadar manusia biasa yang boleh buat, iaitu Rasulullah buat macam ni, maknanya kau pun boleh buat dengan takat itu juga. Cuma Rasulullah ni ada special, sebab Rasulullah ni ialah dia bukan manusia biasa kan, dia manusia luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia ni sebenarnya boleh sampai kepada tahap tertentu solat 8 rakaat sebenarnya. Jadi tidak ada panggil apa, uzur ataupun excuse pada mereka yang mengatakan aku tidak mampu dan sebagainya. Jadi Ramadan itu sebagai pintu kepada tahap sebenarnya manusia boleh pergi untuk taat kepada Allah. Begitulah benda-benda yang penting yang kita perlu tahu. Jadi sekarang Ramadan ni kita tidak melihat kepada benda-benda tahap kefarduan. Solat 5 waktu tu dah siap lah. Jadi Ramadan ini kita nak melihat benda yang lebih daripada itu, iaitu nafilah, benda yang lebih lagi kau boleh buat. Bukan kita nak lihat pada benda-benda yang lulus ni, tahap lulus. Kita nak cemerlang. Okey, terus cemerlang dan jadikan Ramadan itu adalah yang terbaik daripada sebelum-sebelum ni. Okey, teruskan amalan kita di Ramadan kepada yang luar. Maknanya kita teruskan amalan kita Ramadan, tak Ramadan sama, insya-Allah. Okey, hari ni aku akan respon tentang ada persoalan tentang apa beza UUM dengan Saudi. Saudi aku tak KKU lah, King University. Okey, jadi soalan ni bagus. Aku suka soalan ni. Okey, aku akan cerita perbezaan. Pertama sekali kos. Okay, kos dekat UUM adalah muamalat, pentadbiran muamalat. Dan dekat Saudi sekarang ni bahasa Arab. Okay, tapi bahasa Arab ni level dia ialah level diploma itu lah. Kat sana panggil markas ataupun ma'had. Dia macam level diploma kan. Tapi dekat UUM dulu aku ambil level tinggi sikit, level degree. Masa aku dah masuk degree kan. Jadi untuk perbandingan dia agak kurang stabil. Apa panggil? Perbandingan dia tak sesuai lah nak bandingkan dua ni kan. Sebab satu level degree, satu level
Ma'had. Jadi tak boleh nak sama, tak seimbang dia cakap. Gitu. Seterusnya ialah suasana. Suasana aku dulu dekat UUM. Kat sana belajar dia kelas semester lah. Kat sana dekat UUM ni memang banyak kelab, banyak aktiviti, memang banyak macam ada co-curriculum apa semua kan. Jadi bila banyaknya kelab ni kan, bila kau join kelab, kau kena handle program tau. Bila handle program tu tahu macam-macam, macam mana nak handle orang, cakap, kena beranikan diri, apa semua lah. Okay, berbeza pula dengan dekat KKU ni. Kat sana macam kan aku turun level lah, turun balik Ma'had, turun balik ke diploma. Jadi untuk aktiviti ni tak banyak, benda sama je aku buat, ikut macam pergi sekolah, macam sekolah pergi kelas, balik kelas, itu lah. Okay. Lepas tu dekat UM ni macam seimbang lah sikit. Maksud aku bila ada kelab banyak sukan pun hidup. Lepas tu pergi kelas, lepas tu buat assignment. Mana aku pakai laptop kan, skill dari laptop pun banyak belajar bila ada assignment kan. Lepas tu malam pergi masjid itu kan. Okay, tapi dekat KKU ni kurang, just dia punya tarbiyah tu atau bi'ah solehah tu, suasana solehah tu bagus lah. Macam bila kau tengok ramainya hafiz kat situ, macam kau akan agak ya Allah, hebatnya dia ni kan, boleh hafal Quran apa semua. Okay, tapi dari segi sukan ada juga, petang-petang boleh main. Tapi maksudnya dari segi skill tu kurang. Maksudnya kalau dekat UUM tu banyak program kena handle sendiri, student tu kena handle sendiri. Jadi banyak skill dan ilmu yang aku dapat dari segi skill lah, orang panggil skill lah, aku tak cakap apa kan. Okay, tapi dekat UUM ni aku just ikut je apa yang doktor suruh, pergi kelas. Level pun level lain jadi tu aku cakap tak seimbang lah nak bandingkan dua punya ni. Okay, seterusnya ialah kawan dekat sana, dekat UUM, kawan antara negeri. Maksudnya daripada semua negeri, Selangor, KL, paling mesti ada dekat utara tu mesti ada Kedah, Perlis, Penang kan, Utara panggil. Dan ada juga dari Kelantan. Jadi banyak bahasa Malaysia lah aku boleh faham, bahasa Terengganu, bahasa Sabah, Melaka, mana lagi. Semua ada lah, daripada kebanyakan semua negeri, hampir semua negeri. Okey, berbanding dengan dekat Saudi, dekat Saudi kan, aku punya asrama tu duduk dengan semua pelajar beasiswa daripada seluruh negara yang tak boleh cakap Arab. Jadi kat situ aku punya kawan adalah kawan daripada negara-negara yang berbeza. Keluar bahasa Indon kan. Antaranya Indonesia, Thailand, Kemboja, tu yang Asia ada. Kalau Afrika ada apa nama? Kenya, Tanzania, Juzul Koma, banyak negara yang akak orang dengar pun ada, macam tak tahu kan. Ethiopia, apa lagi? Banyaklah. Daripada Afrika, daripada Asia, juga ada daripada Eropah macam Bosnia, Albania, Rusia, macam tu lah. Jadi bila aku duduk dekat sini, berbeza kawannya daripada berbeza negara kan. Jadi dari segi bahasa tu aku tahu banyaklah bahasa macam banyak aku tanya sikit apa khabar dalam bahasa diorang. Macam lepas tu berkawan dengan bahasa orang Indonesia, orang Thailand. Thailand ni kebanyakannya dekat universiti aku tu daripada orang Siam, orang panggil Siam dia yang kebanyakan orang panggil Patani ke bawah semua tu orang selatan dekat Thailand yang boleh berbahasa Kelantan. Jadi bila jumpa orang Thailand cakap Kelantan, bila orang Indonesia cakap Indon, bila jumpa orang lain cakap Arab. Ada yang kurang pandai cakap Arab, macam ada orang Pakistan, ada orang Kenya tu memang tak pernah belajar bahasa Arab kan, jadi boleh speaking ada orang. Jadi nak bezanya tu lah, bahasanya tu. Dan perbezaan ni lagi masa, dari segi masa aku rasa 2 sem duduk dekat UUM dengan 2 sem duduk dekat Saudi ni lain. Aku rasa dekat UUM ni memang lama lah. Bukan lama, maksudnya banyak gila aktiviti yang aku boleh buat dalam masa setahun kan. Sebab antara faktor ni ialah kenderaan. Kalau kat sana, dekat Saudi ni kenderaan susah sikit lah. Kalau dekat UUM aku ada motor sendiri. Tak ada motor pun boleh sewa kan, sehari nak keluar pergi mana kan. So kawan pun
dekat dari situ semua tahu banyak benda boleh buat kan. Tapi kalau dekat Saudi ni aku nak keluar pun susah, nak ajak orang keluar pun susah, susah lah dari segi kenderaan lah terutamanya kan. Lepas tu benda sama je buat. Kalau macam dekat UUM tu, seminggu tu memang banyak benda, banyak aktiviti. Macam hari Sabtu mesti ada koke kan. Lepas tu hari Selasa cuti, mesti budak-budak daripada banyak kelab mesti ada program. Lepas tu malam pergi masjid kan. Mesti banyak benda lah, macam banyak benda lah. Kalau macam dekat KKU ni, kat Saudi ni benda sama je. Pergi kelas pagi, pergi kelas naik bas, bosan dulu naik bas. Okay, pergi kelas naik bas, balik tak buat apa, tunggu malam. Kadang ada kelas hafal Quran. Lepas tu kadang-kadang je, macam sebulan 2 kali macam tu, jamiah ataupun universiti aku buat program. Program ni macam ceramah lah, dengar-dengar macam tu, bosan gila. Kalau macam nak banding UM, memang setiap hari, setiap minggu mesti ada program. Jadi itulah membezakan, membuatkan aku rasa apa benda yang aku dapat dekat UM dalam masa setahun dengan apa yang aku dapat dekat Saudi ni dari segi aktiviti, memang beza rasa lain lah. Sebab sikit je benda sama je aku buat situ lah. Dan komen seterusnya ada yang cakap tangan yang letak atas meja. Benda ni dah lama lah orang komen pasal aku punya nak cakap depan orang ni, nak present kan. Aku pun tak kerti sangat. Jadi bila dia komen tu, okay, aku cuba perbaiki. Dan dia cakap suruh cerita pasal isu semasa. Isu semasa ni aku malas nak cakap. Sebab apa? Bukan malas, sebab malas nak pala tahu. Benda ni korang boleh search kat internet, pengen tengok Insta apa semua. Isu semasa mesti dia masuk kan. Aku malas nak pala tahu sangat. Aku malas nak buat tahu apa semua. Jadi malas nak cerita isu semasa. Itu je. Okay, untuk movie review ini aku pilih tajuk, aku pilih movie The Hunt 2020. Pelakon dia ialah Betty Gilpin. Betty Gilpin ni dalam cerita ni memang dia berlakon bapak best lah. Macam cool gila lah. Memang cool lah. Walaupun cerita ni bunuh-bunuh tau, The Hunt, tapi dia berlakon cool. Memang best lah. Okay, rating IMDb 6.4/10. Cerita ni pasal kalau korang tengok tajuk pun The Hunt kan, pasal buru. Okay, siapa yang kena buru dan siapa yang diburu ialah ada sekumpulan orang. Dia akan pilih beberapa orang. Macam game ni setahun sekali kan, dia akan pilih beberapa orang daripada mana-mana. Lepas tu orang yang dipilih ni akan diletakkan satu kawasan. Macam kawasan, dia letak seria kawasan tu, dia akan dilepaskan. Lepas tu dia bagi senjata. Okay, bila je orang yang dah dipilih ni dapat senjata, tiba-tiba dia orang akan diburu. Maksudnya mungkin yang pemilih tu kan, yang orang jahat lah, senang. Orang jahat tu dah ada kawasan, macam dia tunggu kawasan atas sikit kan, dia orang tak nampak. Bila dah dapat senjata, tiba kena ada seorang headshot macam tu lah. Lepas tu semua lagi lah apa semua kan, ada perangkap apa semua. What was that? I think that was a rifle. Good job. Memang yang dia orang pilih orang ni saya saja buru. Sebab macam tu lah cerita dia. Okay, jadi ada yang beberapa orang ni sempat lagi lah, dia keluar daripada pagar apa semua. Lepas tu dia jumpa kedai. Ingatkan kedai, maksudnya tempat dia orang kena buru adalah kawasan yang besar juga lah. Kawasan besar, macam satu kampung itu lah. Orang jahat ni dia beli tanah kampung. Jadi orang yang kawasan-kawasan itu pun orang jahat juga. Macam ada 2-3 orang ni pergi kedai, kalau orang tua jaga. Lepas tu dia tanya lah, ni kat mana apa kan. Rupanya dalam kedai tu pun orang jahat juga. We have children. We have grandchildren. You have grandchildren? Can I see a picture of them? I'm just kidding. I give a fuck. Give me the phone. Son, whatever's going on here. Let's go. Oh my God.
Maksudnya seluruh kawasan tu adalah orang jahat macam tu kan. Okay, jadi ada beberapa yang pro kan. Jadi watak utama dia ni memang pro lah. Dia tahu siapa jahat baik kan. Lepas tu dia orang ni diburu kan. Jadi macam nak contact orang luar pun tak boleh. Contact kan, ada dia call sesiapa, dia call orang lain. Lepas tu orang datang acah-acah polis. Punya orang jahat ke. Okay, jadi macam perempuan ni nak buat apa tak tahu kan. Bukan tak tahu nak buat apa. Jadi dia orang plan nak balas balik lah. Nak pergi, dia pula pergi buru orang jahat tu. Okay, pergilah buru. Sampai dekat kawasan orang jahat tu, perempuan ni watak utama ni memang style lah, relax, cool lah. Lepas tu memang pro dia lawan ni. Okay, jadi bila dah sampai dekat kawasan orang jahat tu, dia bunuh-bunuh. Tapi kat situ ketua dia tak ada. Ketua yang bagi idea kan, tak ada kan. Lepas tu dia pun pergi. Lepas tu dia tanya orang sebelum yang last. Lepas tu akhirnya dia jumpa kat ketua tu kan. Lepas tu dia lawan tu. Sampai-sampai tu dia cerita kenapa dia buat benda ni. Okay, benda ni adalah first time dia orang buat event. Sebab apa dia orang buat? Perempuan tu lah, yang orang jahat dia orang perempuan juga. Dia cakap kenapa dia buat adalah sebab dia tunjuk mula tu ada satu grup, macam grup WhatsApp ni, grup apa kan. Dia saja cakap tak sabar nak pergi buru orang. Lepas tu macam tu lah, event ni setahun sekali kan, dia cakap macam tu. Lepas tu perempuan tu bawah tu dia cakap jangan cerita benda ni dalam grup kan. Lepas tu benda tu kan dalam online kan. Jadi benda tu tersebar. Lepas tu perempuan tu yang cakap jangan beritahu dalam grup tu kan. Dia memang main-main je pun, tak buat pun event tu kan. Sebab event buru tu kan. Lepas tu benda tu tersebar, orang jadi percaya tau. Bila orang tu percaya, sampaikan perempuan ni nak buat apa-apa, aku tak ingat nak beli rumah ke apa, aku tak ingat. Macam dia tak diluluskan lah. Aku tak ingat nak buat apa. Tapi dia tak dapat benda tu sebab pasal benalah tu. Pasal benda tu tersebar dan orang percaya. Jadi benda tu sebar, orang kecam dia kan. Orang kecam dia. Okay, jadi orang yang dipilih untuk diburu tu, dia ambil daripada orang yang kecam, orang yang komen. Orang panggil apa? Keyboard warrior. Sama macam tu lah. Keyboard warrior tu dia pilih, daripada keyboard warrior dipilih dan akan diburu kan. Jadi perempuan tu asalnya tak ada pun benda tu. Dia sebabkan orang komen je tu, diadakan. Maksudnya asalnya tak ada, diadakan sebabkan orang percaya dan orang tuduh dia benda tu betul-betul ada. Jadi itu sebab dia game tu diadakan, Han tu diadakan. Tapi plot twistnya, dia punya watak utama kan. Watak utama tu sebenarnya adalah Askar asal elit je tu lah, Askar. Jadi sebab tu perempuan tu pro gila kan, bunuh-bunuh kan. Dan plot twist je lah, perempuan tu kan Askar kan. Dan kan aku cakap tadi, dia dipilih berdasarkan yang tuan keyboard warrior kan, yang komen cakap macam jahat gila, komen macam-macam. Okay, bila sampai dia sebelum pilih dia tunjuk gambar kan, ni nak tak? Lepas tu macam bos dia cakap ambil, ni nak tak? Ambil, nak ambil macam tu kan. Lepas tu sampai part perempuan tu macam dia tak check latar belakang apa, dia just tengok gambar DP je tau. Dia tunjuk gambar DP. Lepas tu dia tunjuk gambar dia punya macam apa, dia ambil ID ni kan, komen tu. Lepas tu tunjuk gambar DP kan. Lepas tu orang ni tak habis cerita kan, tak habis macam dia tanya nak kan ni kan. Ini aku nak gila, macam dia paling nak perempuan ni kan. Sebab perempuan tu perempuan tu dia nak sangat perempuan tu jadi yang diburu adalah sebab komen dia paling teruk lah. Komen dia paling kejam macam tu lah. Okay. Justice for y'all. She's a 6.5. Listen, man. I don't need to hear more. That's our snowball. Jadi sebenarnya perempuan yang dikata dipilih tu adalah fake account. Maksudnya yang komen tu bukan perempuan tu. Bukan perempuan watak utama ni kan. Yang komen adalah orang lain tapi pakai gambar dia. Masa perempuan tu dipilih walaupun bukan dia yang komen gitu. Itu satu lah. Can I ask you a question? Are you Justice Royal? No, ma'am. You did not. Okay, jadi apa yang terdapat ialah macam itu juga lah.
keyboard warrior pada keyboard warrior ni, korang komen, kena betul-betul berani komen je. Kalau kena baru tahu kan. Okey, yang kedua je lah, macam tadi, selidik dulu. Nak buat apa-apa tu selidik dulu sebelum apa-apa lah. Sebabkan orang jahat ni tak selidik siapa yang komen benda tu dan dia main ambil perempuan tu, akhirnya padah tu dapat dekat dia sebab perempuan tu yang kalahkan dia, yang bunuh dia akhirnya. Padahal perempuan tu tak buat kan. Jadi apapun, pasal apapun korang kena selidik dulu lah, macam nak berita apa. Okay. Sekian, terima kasih.